Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam satu Malaysia, salam Malaysia Madani. Kita ke udara pada petang ini untuk membicarakan isu-isu semasa. Hari ini 1 Ramadan, saya ingin mengucapkan selamat menyambut Ramadan kepada semua umat Islam seluruh Malaysia, seluruh dunia. Dan selamat menjalani ibadah puasa. Dan semoga sepanjang bulan Ramadan ini segala amalan kita insya-Allah dapat kita buat dengan yang terbaik dan semoga ianya diterima oleh Allah SWT. Jadi petang ni ada beberapa persoalan yang disediakan oleh sahabat-sahabat di studio untuk saya kupas. Jadi kawan-kawan di studio boleh standby untuk masuk ke dalam live. Sahabat-sahabat yang berada di luar sana boleh juga masuk ke dalam live TikTok saya untuk bertanyakan soalan-soalan. Jadi kita mulakan dengan soalan-soalan daripada rakan-rakan media perpaduan yang berada di studio kita di Kuala Lumpur. Cubaan suara, cubaan. Okey, kuat-kuat. Okey, baik. Silakan, Azrul. Untuk selamat puasa. Selamat berpuasa. Suara kurang. Kita teruskan dengan soalan pertama boleh tak? Okey, boleh, sila. Okey, berkenaan dengan kilang Goodyear ni, ada rakyat yang mengatakan penutupan operasi ni berkenaan dengan SST 8% yang naik ni Tok tempoh hari. Boleh Tok terangkan sedikit tak berkenaan ni? So, dulu 2021 penutupan kilang Silverstone kenapa? So, tanya baliklah pada puak-puak Perikatan Nasional ni. Jadi, puak-puak Perikatan Nasional ni tak sepatutnya lah cuba untuk mempolitikkan perkara ni kerana penutupan ini tak ada kaitan langsung dengan SST 8% seperti mana yang mereka canangkan, kerana Goodyear juga berhadapan dengan pesaing-pesaing dan bukan hanya di Malaysia, di Jerman dan banyak tempat mereka menutup kilang-kilang mereka kerana persaingan hari ini sudah semakin sengit di antara Goodyear dengan Michelin dengan tayar-tayar lain. Dan kita juga kena faham bila mana kita menaikkan gaji minima seperti mana yang saya dulu bantah tentang kenaikan gaji minima yang dibuat zaman Datuk Seri Ismail Sabri. Kita pun tahu bila gaji minima naik kepada 1,200, contohnya sahabat-sahabat yang bekerja di sektor security umpamanya. Sehingga hari ini pelarasan untuk gaji-gaji yang naik kepada 1,200 pun belum lagi kita settlekan. Government tak settle lagi. Kemudian dinaikkan kepada 1,500 tanpa melalui majlis gaji kebangsaan. Ini memberikan impak. Ia menyebabkan kos labor di negara ini menjadi mahal dan sudah pastilah pelabur-pelabur akan lari pergi ke negara-negara yang kos labor dia ataupun kos buruh dia murah seperti Vietnam dan sebagainya. Jadi ini bukan satu perkara yang bagi saya mengejutkan, kerana contohnya macam Indonesia. Indonesia kita lihat bila mana berlakunya COVID, Jokowi telah pun membatalkan gaji minima. Tidak ada lagi gaji minima. Memang karyawan-karyawan di Indonesia telah pun mengadakan tunjuk perasaan. Berjuta orang turun ke jalan raya. Tetapi akhirnya hari ini terbukti bahawa apa yang dilakukan oleh Jokowi telah menyebabkan banyak pelabur-pelabur lari dan pergi ke Indonesia untuk melabur di sana kerana kos labor mereka murah.
Tapi adakah pekerja-pekerja di Indonesia, adakah pekerja-pekerja di Indonesia diberikan gaji murah? Ini pun tak betul kerana jauh sikit nanti dia. Kerana kita lihat bila diberikan dihapuskan gaji minima, kalau kita tengok, kita berhadapan dengan masalah pekerja-pekerja construction, contohnya pekerja-pekerja mahir yang biasanya datang daripada Indonesia. Mereka hari ini telah kembali ke Indonesia untuk bekerja di Indonesia. Sedangkan dulu mereka menyabung nyawa, merentas lautan, mereka sanggup jadi parti pendatang tanpa izin untuk bekerja di Malaysia. Kerana mereka ditawarkan gaji yang jauh lebih lumayan berbanding dengan gaji di Indonesia. Tetapi hari ini walaupun tidak ada gaji minima, kita lihat Indonesia hari ini mereka-mereka yang bekerja di sini dulu dalam sektor construction umpamanya, mereka telah kembali ke Indonesia untuk bekerja di sana. Sudah pastilah ini disebabkan gaji yang ditawar kepada mereka commensurate ataupun berpatutan dengan kemahiran yang mereka ada. Tidak semestinya mereka ni tidak ada gaji minima, mereka tidak dibayar dengan setimpal dengan kemahiran mereka. Ini benda yang saya rasa Malaysia kena belajar lah. Okey. Okey, baik. Terusnya tu Ya. Pada minggu lepas tular ada dakwaan ugutan yang diterima oleh saudara Ngakomen, jangan cabar Islam, ugutan terhadap Ngakomen tu. Ada komen sikit berkenaan ni? Komen saya pertama sekali, Ngakomen kena berhati-hati dalam mengeluarkan kenyataan. Ini penting kan. Keduanya, mereka yang react kepada kenyataan Ngakomen juga perlu menggunakan akal juga. Kan? Kalau misalnya kita tak puas hati kerana kita beranggapan Ngakomen tidak menggunakan akal bila mengeluarkan kenyataan, jadi jangan pula kita bertindak balas dengan juga tidak menggunakan akal, kerana apa yang Ngakomen lakukan hanya untuk mendapat sokongan masyarakat Cina khususnya. Tetapi bila kamu bertindak balas dengan mengeluarkan nota ugutan dan sebagainya, dihantar pula tu bukan ke rumah Ngakomen, dihantar ke rumah ibu bapa dia, kan? Kamu melakukan satu kesalahan jenayah, dan kalau misalnya kedapatan pihak polis kita ni bukan cikai-cikai ni tuan-tuan. Ini bukan zaman Amir Bado. Zaman Amir Bado lainlah, benda yang terang pun dia tak nampak. Tapi pasukan polis kita ni, dia boleh tahu. Dia boleh tahu akhirnya siapa yang mengeluarkan ugutan dan sebagainya. Dan akhirnya, jika dihadapkan ke muka pengadilan, tak pasal-pasal kita yang tak ada kena-mengena, semata-mata gatal tangan tulis nota ugutan dan sebagainya, kita pula didakwa di mahkamah. So, be rational. Jangan kita cepat sangat bertindak balas dengan tidak menggunakan akal. Kita gunakan nafsu perasaan kita, kan? Sepatutnya apa yang dilakukan, khususnya orang Melayu, kan, bila Ngakomen buat kenyataan untuk tarik minat bangsa dia ataupun memperjuangkan hak bangsa dia, apa yang kita orang Melayu perlu buat ialah kita bantah. Kita bantah menggunakan kaedah-kaedah yang selaras dengan undang-undang. Tak perlu kita nak buat sesuatu yang boleh menyebabkan kita ni disabitkan sebagai penjenayah, kan? Tak bijak. Last kali kita pula yang kena, padahal kita bantah benda yang betul. So buatlah bantahan tu menggunakan saluran yang betul, kan? Buat bising, nyatakan ada media sosial dan sebagainya. Janji jangan terlebih macam Perikatan Nasional buat. Perikatan Nasional ni dia suka tambah garam, benda yang tak ada dia tambah. Benda tak betul lah, kan? Jadi jangan pula kita memfitnah, jangan pula kita sampai ke tahap mengadakan bak kata orang tu perkara-perkara yang tidak ada. Okey. Okey. Ada tuduhan yang dilemparkan, perkara atau insiden ni dilakukan oleh orang-orang UMNO tu. Mungkin tu ada komen sikit.
Orang UMNO belum gila lah nak buat kenyataan-kenyataan ataupun ugutan-ugutan sedemikian rupa, kan? Kita ada mesyuarat kabinet, kita dah lahirkan rasa tidak puas hati kita dalam mesyuarat majlis kerja tertinggi. So, perkara yang kita tak puas hati tu dibawa dalam mesyuarat kabinet. So, Datuk Seri Zahid pun dah bangkitkan, dah pun nyatakan pendirian kita. Sisa Agung UMNO pun dah nyatakan pendirian kita. Kita ada saluran kita. Kita tak perlu nak buat nota ugutan dan sebagainya. Kan? Okey? Okey, Dok. Ya. Dengan Ketua Penerangan Bersatu menyelar Fahmi Fazil supaya tidak bodohkan pengamal media. Kita nak beritahu dengan Razali ni, sebenarnya yang memperbodohkan pengamal media ni Muhyiddin and the gang, Mahathir and the gang. Dua-dua ni geng dia. Kalau nak ikutkan hari ni, bagi saya lah Wabi Fahmi Fazil ni sangat toleran, sangat bertimbang rasa kepada pengamal media. Apa yang dilakukan oleh Wabi Fahmi Fazil hanya memperketatkan apa yang dipanggil sebagai kod tata etika kewartawanan supaya bersesuaian dengan kehendak zaman. Kehendak zaman sekarang ni, zaman TikTok, zaman Facebook, zaman Instagram dan sebagainya. Sudah pastilah kod tata etika kewartawanan ni perlu dikemas kini. Takkan nak ikut yang lama. Yang lama dulu zaman dia orang punya, kan? Kalau nak ikut zaman Mahathir dulu, kan? Lagilah kita tengok Harakah jual surat khabar pun tak boleh jual kat public, kan? Kena jual kat ahli saja. Hari ni Harakah bebas dijual. Dulu kalau Harakah tulis silap sikit 3 bulan, 6 bulan gantung. Roket tulis silap sikit 3 bulan, 6 bulan gantung. Suara Keadilan berapa kali kena ban, kan? Zaman Muhyiddin jadi Menteri Dalam Negeri, lagi jahanam. Saya sebagai pengamal media sosial, saya buat laporan SPRM. Keluar pejabat SPRM je, saya punya Facebook disable oleh puak-puak ni. Malam tu saya punya Instagram telah disable ataupun ditutup terus. Bukan macam dia orang ni setakat dia punya kandungan-kandungan yang berbau hasutan, yang boleh mendatangkan perbalahan antara kaum, yang itu saja diturunkan. Saya punya Facebook disable, ya, saya punya Instagram malam tu disable. Malam saya buat report SPRM berhubung salah laku Azmin Ali dan juga berhubung kes semburit Azmin Ali di Hotel 4 Point Sandakan. Kemudian keesokan harinya saya punya YouTube pun ditutup terus. So sebelum Ghazali ni, Ketua Penerangan Bersatu ni, nak cerita tentang seolah-olah macam YB Fahmi ni bak kata orang tu tidak berlaku adil kepada pengamal media, cuba nak bodohkan. Beritahu dia yang bodoh dan bangang tu ialah bekas pengurusi Bersatu dan juga Presiden Bersatu sekarang. Inilah orang yang telah menzalimi dan menutup mulut kami untuk bersuara dulu. Dan jangan lupa, zaman Perikatan Nasional Memerintah, kita baru tanya sikit. Contohnya saya tanya dengan YB Khairi Jamaluddin tentang vaksin, tentang vaksin yang expired, betul ke tak betul. Saya didakwa dan saya disaman. Di mana letaknya apa yang dipanggil sebagai kebebasan bersuara zaman Perikatan Nasional? It's total bullshit, kan? Hari ni YB Khairi Jamaluddin mempertikaikan kenapa Datuk Seri Anwar menggelarkan setengah orang yang membuta tuli menyokong Perikatan Nasional ni sebagai walaun. Kemudian dia petikai pula Muhyiddin pula, kenapa panggil dia orang ni walanon? Saya nak beritahu YB Khairi Jamaluddin, sebelum dia nasihat orang, jangan melabelkan orang. Saya nak beritahu dari mana saya dapat gelaran Lobak Man ni. Saya dapat gelaran Lobak Man ni daripada Khairi Jamaluddin. Jadi kalau sendiri pun cakap tak serupa bikin, suka melabel orang.
Konon-kononnya macam kita ni tak ada otak. Dia je seorang yang pandai. So, tak payah duk sembang lah. Kan? Tak payah duk sembang. Sendiri tu kena betulkan diri sendiri. Saya nak beritahu hari ni, kesan daripada apa yang kamu buat dulu. Ada berapa ramai cikgu-cikgu. Cikgu-cikgu kaki tangan kerajaan yang hari ni terpaksa berhadapan dengan tindakan disiplin. Tindakan tata tertib. Kerana mereka tak nak ambil vaksin. Kerana dulu kamu memaksa vaksin. Kamu telah menyebabkan ramai yang bakal kehilangan ataupun peluang untuk kenaikan pangkat. Bakal kehilangan peluang untuk naik dalam naik grade dan sebagainya. Dan ini masih lagi. Hari ini ada 23 orang. Saya nak beritahu. Hari ini ada 23 orang yang telah kita kumpulkan. Mereka ni adalah mereka-mereka yang tidak mahu mengambil vaksin kerana mereka tidak ada sijil vaksin. Hari ini mereka didiskriminasi. Jadi saya harap Menteri Pelajaran hari ini tolong bantulah tengok cikgu-cikgu kita yang didiskriminasi zaman dulu ni, sehingga hari ni masih ada lagi yang baru-baru ni terima 23 hari bulan Mac, 23 hari bulan Februari yang lepas. Ada juga yang masih menerima surat akibat daripada mereka ni tidak mempunyai sijil vaksin. Saya haraplah cukuplah kita belajar melalui pengalaman zaman kegelapan Muhyiddin Yassin ini. Janganlah kita bawa zaman kegelapan ini di zaman kerajaan Madani ni. Jangan ada cikgu-cikgu kita ni kerana mereka tak mau mengambil vaksin, mereka ni dianaktirikan. Mereka ni tidak mempunyai peluang untuk kenaikan pangkat. Ada yang dah dapat surat tawaran pencen dibatalkan. Jadi saya harap sangat Menteri Pelajaran dapat meneliti perkara ni. Jangan sampai kezaliman yang berlaku zaman Muhyiddin, zaman Khairi Jamaluddin diteruskan pada zaman sekarang. Kita harap sangat. Okey, silakan. Tok, seterusnya Tok, Wan Ahmad Faizal di dalam parlimen mengecam dan mengutuk keras kerajaan kerana tidak dapat menjaga ekonomi dan kenaikan mata wang ni Tok. Mungkin Tok ada komen berkenaan dengan ni. Kita nak beritahu dengan Wan Ahmad Faizal yang memerintah kerajaan hari ni bukan terdiri daripada Kerajaan Perikatan Nasional yang pengor dan bangang yang mencadangkan supaya kerajaan mencetak duit ketika rakyat memerlukan duit daripada KWSP zaman COVID dulu. Kamu yang mengeluarkan kenyataan bodoh sebegini. Dan kamu juga yang mengeluarkan kenyataan bahawa semua B40 hutang mereka di bank wajar dilangsaikan. Saya nak beritahu yang berada dalam kerajaan hari ini bukan mereka-mereka yang bangang. They know how to manage this country. They know how to manage our economy. Dari segi indeks prestasi ekonomi kita, dari segi bursa saham Kuala Lumpur, dari segi foreign direct investment meningkat, yang diluluskan 329 bilion. Dari segi kadar inflasi kita dah turun kepada 1.5%. Banyak indeks prestasi ekonomi kita berada dalam keadaan baik. Tetapi ada juga, kita tak nafikan, kita ada sedikit kelemahan dari segi mata wang kita. Kenapa? Kenapa kita ada masalah mata wang ini? Kita boleh untuk menaikkan balik mata wang kita. Kalau kita bersetuju untuk menaikkan apa yang dipanggil sebagai kadar OPR kita, ataupun kita punya apa dipanggil interest rate kita. Tetapi kalau kita naikkan interest rate kita semata-mata nak menaikkan nilai mata wang kita. Kalau naik nilai mata wang kita ni, siapa yang untung? Orang yang import barang daripada luar negara. Orang yang import barang daripada luar negara, orang yang hantar duit kepada anak di luar negara, belajar di luar negara, terutamanya negara-negara yang dekat dengan Amerika, negara yang kalau nilai mata wang Amerika naik, nilai wang mata wang mereka pun naik, macam Singapura. Tapi ada juga negara-negara, contohnya macam Jepun,
Jepun dia ikut Malaysia juga. Dia sama dengan Malaysia. Jepun juga tidak menaikkan OPR mereka. Negara mereka tetap maju, tetapi nilai mata wang mereka berbanding dengan US dollar memang tak dapat dinafikan. Memang merosot nilai mata wang mereka berbanding dengan US dollar. Jadi kena faham lah, kena faham benda ni. Kalau misalnya PMX fikir tentang ego dia, nafsu dia, nak semua indeks prestasi ekonomi ni berada dalam keadaan baik, mudah. Dia naikkan interest rate kita hari ni 3%, kan? Dulu masa zaman COVID tu saya punya interest rate ketika itu baru 1.5 tak silapnya. Saya punya loan rumah sebulan baru 2,640 macam tu, 2,600. Kan sekarang ni bila dah naik 3%, dia dah jadi 3,460. Cuba bayangkan kalau interest rate kita lebih baik daripada, lebih tinggi daripada Amerika, 5.5%, atau sama dengan Amerika. Cuba bayangkan, mahu 4,000 lebih kita kena bayar tiap-tiap bulan. So kalau PMX tak fikir nasib yang bakal ditanggung oleh berjuta orang yang hari ni ada pinjaman perumahan, berjuta orang yang hari ni ada pinjaman peribadi di bank rakyat ke, personal loan di mana-mana ke, kalau dia tak fikir tentang mereka semua ni, boleh saja dia naikkan interest rate, tetapi kesan dia yang akan tanggung ialah rakyat. Jadi itu sebab PMX mengambil keputusan untuk guna cara yang susah sikit. Inilah cara yang Datuk Seri Najib dulu gunakan. Kenapa daripada 2017 sampailah kita kalah 2018, ringgit Malaysia daripada jatuh selepas Trump memenangi pilihan raya Amerika penghujung 2016, ringgit Malaysia mencanak naik kerana foreign direct investment yang dibawa masuk oleh Datuk Seri Najib ketika itu. Dan inilah hari ini kita lihat Datuk Seri Anwar daripada UAE pergi ke sana, pergi ke sini, baru ni dia pergi ke Melbourne. Sekarang ni dia bergerak merata dunia. Dan Datuk Seri Muhammad Hassan membantu beliau. Dan Tengku Zafrul juga yang kita tahu menjaga MITI, membantu beliau untuk memastikan kita boleh bawa masuk foreign direct investment supaya ada demand. Bila dia orang masuk, dia orang kena tukar duit kepada ringgit Malaysia, ada demand terhadap ringgit Malaysia, dan akhirnya nilai ringgit itu akan meningkat, insya-Allah. Hari ni pun dah nampak dah, ringgit dah jadi 4.7. Itu hari teruk sikit. Ni dah mula nak makin baik. Keyakinan pelabur terhadap negara ni, insya-Allah akan menjadi semakin baik. Okey? Tok boleh? Satu soalan akhir. Okey, Tok, soalan akhir berkenaan dengan kenyataan pemimpin PAS berkenaan dengan penutupan kantin di sekolah ni, Tok, adalah keterlaluan. Komen sikit, Tok. Bagi saya lah, pemimpin PAS ni apa pun dibuat, mereka tidak akan pernah berpuas hati lah. Nasihat saya kepada pemimpin PAS ini, kalau boleh mereka ni satukan semua penyokong-penyokong mereka duduk dalam satu negeri. Jangan ada bukan Melayu dalam negeri tersebut. Lepas tu kau nak buat suka hati kau punya pasal. Kan? Kita ni negara yang mempunyai masyarakat berbilang kaum. Kan? Seluruh Malaysia ada orang Melayu, orang India, orang Cina. Kalau orang Melayu menjalankan ibadah dia, berpuasa, biarlah orang Melayu buat kerja berpuasa, orang Islam buat kerja berpuasa. Kan? Tapi takkan kita nak halang anak-anak kita yang bukan Melayu, bukan Islam ni daripada makan. Dan jangan lupa juga yang uzur tu mereka pun yalah, mungkin mereka boleh beli makanan tapi makan senyap-senyap ataupun di tempat-tempat yang tersembunyi lah kan, untuk tertutup lah. So takkanlah benda macam ni pun nak dijadikan isu politik. Bagi saya cukup lah PAS ni mengarut lah. Okey. Okey, Tok, tu baru ke? Okey, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.